Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Januari bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama pada malam ini. Cetak sejuta Al-Quran, balas Sweden bakar satu naskah Al-Quran. Juga polis telus siasatan kes bunuh di Tawau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan operasi mencetak sejuta Al-Quran dilakukan segera untuk diedarkan ke seluruh dunia sebagai reaksi balas kepada tindakan biadab membakar Al-Quran di Sweden baru-baru ini. Menurutnya, proses cetakan sejuta Al-Quran itu akan dilaksanakan oleh Yayasan Restu di Kompleks Nasrul Quran di Presiden 14 bermula hari ini. Katanya Rasmus Paludan membakar satu Al-Quran tetapi melalui Yayasan Restu Malaysia akan berusaha secara berperingkat untuk mengeluarkan 1 juta Al-Quran. Katanya cara paling berfaedah untuk menjawab kerja-kerja gila dan biadab ini adalah dengan meneruskan usaha untuk mencetak serta mengedar sejuta Al-Quran ke seluruh dunia. Malaysia serta kerajaan Islam membantah keras kegilaan tersebut dan kerajaan Malaysia telah pun memanggil Duta Sweden di Malaysia bagi menyampaikan suara bantahan rakyat Malaysia terhadap tindakan biadab itu. Mengulas lanjut mengenai cetakan sejuta Al-Quran itu, Datuk Seri Anwar berkata, kos percetakan berkenaan akan ditanggung oleh kerajaan serta sumbangan wakaf oleh orang awam dan kerajaan Malaysia akan menghubungi negara-negara Islam lain bagi menyelaras pengedaran Al-Quran itu. Kementerian Keuangan turut menyerahkan sumbangan sebanyak 2 juta ringgit kepada Kompleks Nasrul Quran bagi melancarkan operasi percetakan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM beri jaminan akan menyiasat secara telus dan terperinci berhubung kes bunuh seorang lelaki di Tawau, Sabah yang didakwa membabitkan pegawai kanan polis. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata siasatan yang dilakukan itu tidak mengira pangkat dan jawatan mereka yang terlibat. Jelasnya lagi, pasukan siasatan khas dari Bukit Aman telah ditubuhkan bagi menjalankan siasatan kes terbabit. Buat masa ini, kita perlu membuat siasatan yang terperinci kerana kita perlu betul-betul pasti berkaitan dengan motif pelakunya dan Polis Diraja Malaysia memberikan jaminan bahawa siasatan yang dibuat, yang diketuai oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah sendiri, ia akan dibuat secara telus, dibuat tanpa mengambil kira apakah status mereka yang terlibat, dan jika betul mereka yang terlibat, tindakan undang-undang tetap akan kita ambil. Tambah beliau lagi, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana pegawai serta anggota yang terlibat dan tindakan undang-undang akan diambil. Terdahulu pada 16 Januari lalu, mayat seorang lelaki ditemui dalam kawasan semak di Tawau dipercayai mangsa bunuh. Turut ditemui bersebelahan dengan mayat mangsa kereta Perdua Myvi Putih. Berikutan itu, 8 anggota polis terdiri daripada 4 pegawai kanan dan 4 pegawai rendah polis ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan kes membabitkan Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Majlis Kerja Tertinggi UMNO semalam melakukan tindakan mengejut. 2 pemimpin dipecat, 6 lagi digantung 6 tahun. Bekas Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, dan bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, dipecat daripada UMNO. Ketua UMNO bahagian Sembrong, Datuk Seri Shishamuddin Husin, bekas Ketua Penerangan UMNO, Syahril Sufian Hamdan, dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Fathul Bari Mat Jahya pula digantung selama 6 tahun. 2 lagi adalah Ketua UMNO bahagian Tebrau, Datuk Maulizan Bujang, dan Ketua UMNO bahagian Jempol, Datuk Seri Salim Sharif. Keputusan berkenaan dibuat dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO malam semalam yang dipengerusikan oleh Presiden Parti, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan sedang menunggu laporan berkaitan kerosakan struktur landasan perkhidmatan transit aliran ringan LRT berhampiran stesen bandaraya. Menterinya Anthony Loke berkata kerja-kerja penilaian sedang dibuat pihak jurutera untuk melihat sama ada ia selamat untuk beroperasi semula dan dijangka siap pada 30 Januari depan. Kementerian Pengangkutan masih menunggu laporan daripada pihak Rapid Rail dan juga jurutera. Keputusan dan pengumuman yang lanjut akan dibuat dalam sehari 2 lagi. Tambah Anthony, pihaknya akan memberikan ruang kepada jurutera-jurutera untuk melihat kekuatan struktur tersebut.
Justru beliau menyarankan agar pengguna LRT laluan Ampang agar merancang perjalanan mereka untuk hari Isnin yang akan datang. Perkhidmatan LRT laluan Ampang mengalami gangguan dan kelewatan akibat penjajaran landasan yang kinked bengkok berhampiran stesen LRT Bandaraya. 700 kenderaan disita di seluruh negara sepanjang 10 hari op bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya sambutan Tahun Baru Cina kerana tidak mempunyai perlindungan insurans. Pengerakanan Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Lokman Jamaan berkata jumlah tersebut meningkat hampir 4 kali ganda berbanding tahun lalu dengan motosikal paling banyak disita kerana kesalahan terbabit. Menurut Datuk Lokman, daripada 700 kenderaan yang dikesan tidak mempunyai pelindungan insurans, 519 daripadanya adalah motosikal. Memang kesalahan ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar di mana kita terpaksa mengambil tindakan tegas menyita kenderaan-kenderaan ini kerana dia akan melibatkan pihak ketiga apabila berlaku kemalangan. Dan juga ia juga memberi bahaya kepada pemilik kenderaan itu sendiri. Bukan sahaja kepada pihak ketiga tetapi juga mereka mendatangkan bahaya kepada diri mereka sendiri kerana tidak dilindungi insurans. Tegas Datuk Lokman, tindakan tegas menyita kenderaan dibuat bagi memberi kesedaran kepada pemilik kenderaan terlibat. Ini kerana katanya kebanyakan pesalah jalan raya bersikap sambil lewa dalam mematuhi peraturan jalan raya dengan memberi alasan terlupa dan tidak sempat apabila didapati gagal memperbaharui lesen dan cukai kenderaan masing-masing. Datuk Lokman berkata tindakan komprehensif bagi mengesan pemandu dan penunggang yang melakukan kesalahan dibuat di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 APJ 333, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 ALPKP 334, Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 APAD 715 dan Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan. Beliau berkata demikian kepada media pada operasi penutup bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Tol Jelapang arah selatan dekat Ipoh malam tadi. Sebanyak 921 kenderaan diperiksa dan 169 didapati melakukan kesalahan dengan 168 dikeluarkan manakala 11 kenderaan disita. RM50 juta diperuntukkan bagi membina 3 pam air dan sebuah rumah pam di Mersing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata usaha itu sebagai penyelesaian jangka pendek terhadap masalah banjir di daerah itu. Beliau berkata inisiatif itu dilakukan secara pentadbiran bersama Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang bakal dimulakan sekitar pertengahan tahun ini. Setiap satunya akan bernilai RM3.5 juta dan ini akan menggunakan peruntukan sedia ada yang berada di NADMA dan saya akan mengkoordinasikan perkara ini dengan pihak pentadbiran negeri melalui MB dan juga SS serta pegawai daerah dan juga jurutera kanan JPS daerah Mersing dan lain-lain agensi pelaksana. Jelasnya Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bakal bertindak sebagai agensi pelaksana bagi bantuan berkenaan. Datuk Seri Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat berkata, daerah Mersing memerlukan kira-kira RM2.3 bilion untuk pelan penyelesaian bencana banjir buat jangka masa panjang. Manakala permohonan dana awal sebanyak RM50 juta telah dibuat kerajaan negeri dan ia akan diteliti di peringkat pusat. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Politeknik Mersing. Baik, seketika nanti nusuk permudahkan jemaah ke Raudah. Alhamdulillah bertemu lagi. Pengusaha produk durian Krip jenama Rabi hasil bimbingan dan didikan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP dianugerahkan anugerah ikon usahawan. Hadiah disampaikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Karnival MAWIP 2023 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Usahawan MAWIP dikurniakan sijil penghargaan, plak serta cek berjumlah RM3,000. Saya tak dapat bantuan tapi saya percaya saya bukanlah saya bermula dari bawah. Okey. Apa yang saya nampak, alhamdulillah dengan tidak mengambil bantuan
untuk saya, tapi saya dapat menyimpan keuangan saya dengan baik. Membuatkan saya tak lagi untuk menerima bantuan. InsyaAllah soon untuk membesar buka kilang, satu hari nanti mana tahu. Tapi buat masa sekarang ni saya tak menerima lagi bantuan. Alhamdulillah. InsyaAllah soon mungkin ada projek. Turut menerima anugerah adalah Dr. Muhammad Amirullah Sahudin sebagai ikon pendidikan. Semoga memberi inspirasi kepada semua, terutamanya anak muda. Antara yang sumbangan yang boleh dihasilkan ialah membantu anak-anak asnaf dari segi pendidikan, membantu mereka memberi ceramah memberi ilmu kepada mereka dan juga guide mereka untuk sentiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, pendidikan semua. Dorongan pertama ialah ibu saya, ibu tunggal saya. Saya dilahirkan, dibesarkan oleh ibu tunggal saya. Jadi saya melihat ibu saya sangat sukar waktu itu membesarkan 5 orang anak. Jadi saya bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat kejayaan yang sebaiknya lah, iaitu pensyarah. Dr. Muhammad Amirullah merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Mawib yang menerima bantuan zakat fisabilillah sepanjang persekolahan dan pengajian di institusi pengajian tinggi. Mengulas mengenai karnival itu, pengerusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata karnival tersebut akan dijadikan kalender aktiviti tahunan untuk warga ibu kota. Beliau memaklumkan pihaknya akan melaksanakan beberapa program lain sepanjang tahun ini. Antaranya penubuhan dapur berpusat, pembinaan masjid Cina di Jalan Davis dan pembelian perumahan mampu milik di Labuan untuk golongan asnaf. Karnival yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini memberi peluang kepada masyarakat untuk mendekati Mawib. TV Al-Hijrah meneruskan komitmen menghasilkan kandungan televisyen yang berteraskan Al-Quran melalui program realiti terbarunya Akademi Qura. Program siaran langsung yang akan membuka tirainya tepat jam 9 malam ini akan menghimpunkan 12 peserta yang akan bertanding dalam tugasan yang akan diberikan seperti membaca Al-Quran, cabaran taranum dan terjemahan ayat. Untuk perkembangan lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan TV Al-Hijrah Zaim Zamani. Silakan Zaim. Baik, terima kasih Musin di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musin, saya sebenarnya cukup teruja berada di dalam studio yang menempatkan pentas Akademi Qura yang merupakan program realiti terbaru yang diterbitkan TV Al-Hijrah yang akan memulakan siaran langsungnya yang pertama tepat jam 9 malam ini. Dan untuk makluman, program Akademi Qura ini merupakan antara program berlandaskan Al-Quran yang diterbitkan TV Al-Hijrah, dan seperti yang TV Al-Hijrah maklumkan sebelum ini bahawa program-program berlandaskan Al-Quran akan menjadi teras dalam penghasilan kandungan-kandungan di stesen televisyen ini, terutamanya bagi tahun 2023. Dan kita lihat pada bulan lalu kita telah pun melancarkan Quran at 114 yang memberi fokus kepada tadabbur, tajwid dan juga taranum. Manakala bagi program Akademi Qura ini pula ia merupakan satu program pertandingan untuk mencari ustaz pelapis yang mahir dalam bidang mengaji dan tilawah Al-Quran. Dan saya kira untuk kita memperjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan program Akademi Qura ini, bersama dengan saya ketika ini ialah hos Akademi Qura iaitu saudara Fakrul Razi atau kita lebih kenali sebagai Fakrul UNIC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Ustaz, mungkin sebagai orang yang menggerakkan ataupun mencorakkan program Akademi Qura ini, bagi pendapat Ustaz, kenapa ia merupakan satu program realiti yang harus ataupun wajib ditonton oleh penonton-penonton TV Al-Hijrah? Okey, yang pertamanya sebab sudah lama tidak ada program yang berwajah realiti macam inilah. Kalau saya ingat saya dulu kalau ada pun lebih kurang 10 ke 15 tahun. So itulah kita rasa sesuatu yang wajiblah stesen TV sebenarnya kita bawakan balik kan. Sebab kalau kita tengok di pentas ataupun di kaca TV yang asatizah yang mahir dalam bidang taranum ataupun tilawah ni, kebanyakannya lahir daripada program-program realiti macam tu. So terima kasih kepada TV Al-Hijrah sebab nak menyahut seruan ini untuk kita sama-sama nak bagi anak-anak muda luar sana terutamanya dan juga seluruh penonton-penonton TV Al-Hijrah sendiri, tak kira umur apa ni dia punya umurnya, range umurnya, semuanya dapat belajar sesuatu daripada elemen-elemen yang akan kita bawakan dalam Akademi Qura ni. Banyak program-program radio TV yang berada di Malaysia ni Ustaz. Untuk Akademi Qura ni apa konsep yang ditekankan ataupun kelainan yang dibawa dalam Akademi Qura ni Ustaz?
Baik, teras dia yang utama adalah mereka ni kena mengaji lah. So mengaji ni kebiasaannya yang kita, masyarakat kita di Malaysia ni umumnya kita akan baca dengan kaedah bertaranum yang murattal macam imam baca tu lah. Tetapi yang dalam Akademi Qur'an ni kita pun tak sangka bila kita buat uji bakat kan secara online sahaja. Kan hampir 400 lebih yang menghantar penyertaan dan kita saring sehingga ke 12 yang terbaik. 98% mereka yang masuk uji bakat ini boleh membaca dengan peringkat high level yang membaca dengan kaedah taranum yang mujawad yang seperti mana tilawah lah. Tetapi yang menariknya mereka ni adalah orang-orang yang tidak pernah keluar di mana-mana kaca TV dan mereka langsung tidak pernah ke pentas tilawah yang peringkat tinggi. Tetapi mereka ada bakat dan mereka perlukan platform dan inilah platform yang TV Hijrah sediakan. Untuk program Akademi Qur'an ni apa matlamat Ustaz sendirilah dengan rancangan yang diterbitkan di TV Hijrah ni? Okay, matlamat kita ialah kita nak melahirkan pelapis sebenarnya. Kan pelapis-pelapis yang mahir dalam bidang Al-Quran, yang terutamanya pada taranum dan tajwid. Kalau mahir dalam bidang lain, dia setiap bidang tu dia ada kepakaran dia. Tapi dalam bidang taranum ni, kita nak cari pewaris. Sebab kalau kita tidak melakukan kita tak bagi platform macam ni, mereka tidak ada sesuatu yang ada satu ancakan lah untuk mereka ni ke depan sebenarnya. So bila kita nak mereka ni jadi pelapis yang boleh menjadi seorang qari atau qari'ah yang boleh ke depan, yang boleh dijadikan sebagai talent TV, mungkin ada multitask, mereka boleh jadi host dan sebagainya. So itu yang kita harapkan. Kebanyakan peserta-peserta kita pada malam ini merupakan peserta-peserta muda. Mungkin ada rasa gementarnya Ustaz ya. Jadi untuk siaran langsung pertama ni, apa nasihat Ustaz sendirilah kepada mereka-mereka yang akan membuat ataupun bacaan sebentar lagi? Ya, nervous ni, saya pun nervous. Macam tu juga kita mula. So bila dalam Akademi Qur'an ni mereka ni diajar oleh mentor-mentor mereka, mudaris dan juga mudarisah yang dah sampai ke peringkat antarabangsa dan memang masuk TV. Jadi pengalaman-pengalaman ni dikongsi untuk mereka ni belajar. Jadi saya harap mereka dapat lakukan yang terbaik dan saya rasa mereka bersedia untuk, walaupun tak pernah masuk TV, walaupun kali pertama, tetapi saya rasa tim dah bersedia untuk kita nak tunjulkan bakat-bakat baru dalam tilawah Al-Quran, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fakrul. Itu dia tadi penjelasan secara ringkas host Akademi Qur'an berkenaan dengan program realiti yang akan bermula pada jam 9 malam nanti. Jangan lupa sama-sama saksikan program Akademi Qur'an yang akan disiarkan secara langsung di TV Al-Hijrah, juga di platform online kami di Al-Hijrah Plus. Dan saya kira setakat itu dulu daripada saya di pentas Akademi Qur'an. Kembali ke rakan setugas Muhsin. Baik, terima kasih Zaim langsung dari pentas Akademi Qur'an. Kita ke laporan seterusnya. Berjuta-juta umat Islam mengerjakan umrah selepas Arab Saudi membuka pintu sempadannya ekoran pandemik COVID-19. Pelbagai aplikasi diperkenalkan negara Teluk itu bagi membolehkan ibadah dilaksanakan secara mudah dan tenang. Yang terbaru, nusuk bagi menggantikan itmarna. Tanpa permit nusuk, jemaah tidak dibenarkan memasuki raudah dan mengerjakan umrah. Bersama wartawan Serifa Mustafa Al-Bakri dan jurukamera Mazlan Seman yang berpeluang memasuki raudah di Masjid Nabawi baru-baru ini. Sebagai permulaan, jemaah perlu mendapat nombor visa sebelum menempah slot aplikasi nusuk. Seeloknya, tempahan nusuk dibuat sebelum tiba di Madinah. Permit ini hanya boleh diisi dan dipohon sekali dalam tempoh sebulan. Untuk masuk ke raudah ni, kita perlukan apps nusuk ni. Sebelum sampai ke Tanah Suci, bila kita dah dapat visa, nombor visa tu, terus apply nusuk. Dalam nusuk ni ada waktu pukul berapa kita nak slot kita masuk raudah tu, hari apa, ikut yang kesesuaian kita lah. Melalui permit apps nusuk ni yang boleh membenarkan kita masuk. Jika tidak, polis di sini menghalang kita masuk. Itu rezeki lah, mungkin orang kata ada rezeki tak ke mana juga. Tapi app nusuk ni kan lebih mudah daripada kita beratur panjang-panjang kemudian dihalau keluar begitu saja. So benda yang mudah kita mudahkan lagi. Selepas beratur lebih kurang 30 minit di perkarangan masjid, saya dan jemaah umrah lain memasuki ke dalam masjid menuju raudah. Okey, setelah beratur lebih kurang setengah jam dari pintu depan ke pintu kedua ni, dan beberapa minit lagi kita akan masuk ke dalam raudah, insya-Allah, Taman Syurga. Perjalanan ke Taman Syurga Dunia itu terasa sekejap. Walaupun beratur hampir setengah jam kerana terkenangkan keindahan
jaminan mustajabnya berdoa di Raudah seperti yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Susun atur jemaah wanita dan lelaki untuk masuk ke Raudah sedikit berbeza, namun niatnya tetap sama. Dan setibanya di Raudah, tiada perasaan yang dapat digambarkan. Hanya kedengaran tangisan kecil yang bertasawul dengan Nabi Muhammad SAW dan jemaah menunaikan solat taubat dan hajat serta berdoa kepada Yang Maha Esa. Peluang lebih kurang setengah jam digunakan sebaik-baiknya. Dinasihatkan jemaah datang awal 1 jam dari slot tempahan bagi memastikan pergerakan ke Raudah berjalan lancar. Dengan suhu 10 darjah Celsius, kepadatan Raudah bukan satu halangan. Raudah adalah salah satu tempat paling mustajab kita berdoa dan Nabi Muhammad SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman syurga. Bila Raudah, saya berdoa saya menghilangkan itu daripada Nabi. Laporan Sarifah Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazian Seman, Madinah Al-Munawarah untuk TV Al-Hijrah. Syarikat Pengendali Umrah dan Haji Az-Zuha Group Travel and Tours menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Universiti Islam Antarabangsa Selangor UIS bagi meningkatkan piawaian kualiti perkhidmatan pembimbing umrah. Kerjasama itu melibatkan pembangunan modul pengurusan haji dan umrah selaras dengan wawasan Az-Zuha Group untuk menjadi syarikat pelancongan bertaraf antarabangsa. Memorandum Persefahaman MOU itu ditandatangani Dr. Muhammad Rofian Ismail mewakili UIS dan Abdul Malik Abdul Rahman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Az-Zuha Group Travel and Tours. Ia diadakan serentak dengan program Mutawif Cemerlang dari perspektif pelanggan yang disertai 100 pembimbing umrah dan beberapa jemaah Az-Zuha sebelum ini yang terpilih secara rawak. Dr. Muhammad Rofian Ismail yang juga pengarah Pusat Pendidikan TVET UIS berkata, peserta program ini akan memperoleh pengiktirafan melalui Sijil Kemahiran Malaysia SKM selepas menyempurnakan keseluruhan modul tersebut. Akan buat pelbagai bentuk kerjasama dengan Az-Zuha Group Travel ni sebagai contoh pembangunan modul sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Begitu juga dengan kursus-kursus jangka pendek berkaitan dengan mutawif. Dan ada juga berkaitan dengan Persijilan Kemahiran Malaysia SKM. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Az-Zuha Group Travel and Tours, Abdul Malik Abdul Rahman, selain bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan pembimbing umrah, program ini juga memberi peluang kepada jemaah untuk menyuarakan pandangan dan cadangan bagi menambah baik perkhidmatan dan bimbingan mereka di Tanah Suci. Kita menjemput kita punya alumni ataupun bekas jemaah kita untuk memberi komentar ataupun pandangan ataupun saranan apa yang patut kita buat bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kita punya pembimbing umrah kita. Az-Zuha Group Travel and Tours berpengalaman lebih 11 tahun dalam mengendalikan perkhidmatan umrah dan haji dan mempunyai 7 cawangan di Semenanjung Malaysia. Palestin dan Israel berbalas serangan roket. Ketegangan kian memuncak di tebing barat dan Baitul Maqdis Timur susulan serbuan Israel di kamp pelarian Jenin di tebing barat yang kemudian mencetuskan serangan balas roket antara Israel dan Palestin. Sebagai tanda protes, rakyat Palestin turut berhimpun di perkarangan Masjid Al-Aqsa mengecam tindakan ganas Zionis. Rakyat Palestin yang menyertai protes itu menyifatkan serbuan Zionis di tebing barat yang diduduki adalah paling ganas sejak Intifada Kedua atau pemberontakan Palestin pada 2000 hingga 2005. Israel memberi alasan untuk memerangi keganasan, namun hakikatnya orang awam turut menjadi mangsa. Salah seorang yang disahkan maut ialah warga emas berusia 61 tahun Majida Obid yang ditembak di bahagian leher. Beliau tinggal hanya beberapa meter dari lokasi sasaran Israel dan baru sahaja selesai solat. Protes sama turut diadakan di Gaza City dan di Amman, Jordan bagi menzahirkan solidariti terhadap saudara Palestin di kamp pelarian Jenin.
Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, seorang lelaki Palestin terbunuh di Baitul Maqdis Timur dalam insiden berbalas tembakan dengan Israel. Ia selepas 7 terbunuh di kuil Yahudi akibat ditembak, didakwa dilakukan lelaki Palestin terbabit. Siri keganasan yang meningkat berlaku hanya sebulan selepas kerajaan baru yang diketuai oleh Perdana Menteri veteran Benjamin Netanyahu mengambil alih kuasa. 2 pesawat tentera udara India terhempas berhampiran Morena, Madhya Pradesh awal pagi tadi dan mengorbankan seorang juruterbangnya. Insiden dipercayai berlaku akibat pelanggaran di udara ketika kedua-dua pesawat terbabit sedang menjalani latihan. Menurut Kementerian Pertahanan Tempatan, 2 juruterbang yang membawa pesawat Sukhoi 30 berjaya diselamatkan dan mereka hanya mengalami kecederaan ringan. Manakala juruterbang yang maut itu dari pesawat Mirage 2000. Kedua-dua pesawat terbabit dilapor berlepas dari pangkalan udara Gwalior kira-kira 50 km dari lokasi terhempas. Walaupun laporan awal menyatakan kemungkinan berlaku pelanggaran di udara, namun ia masih belum disahkan pihak berkuasa sementara menunggu keputusan mahkamah tentang punca sebenar kejadian. Ini adalah tragedi kedua dalam bulan ini membabitkan pesawat tentera. Seorang pemandu bas sekolah ditahan selepas merempuh sebuah rumah di West Caldwell, New Jersey. Kejadian berlaku sekitar jam 8.30 pagi waktu tempatan. Sejurus pemandu bas terbabit menghantar pelajar ke sekolah vokasional berhampiran. Bagaimanapun tiada pelajar atau orang awam terlibat dalam insiden terbabit. Menurut saksi, dia melihat bas berkenaan dalam keadaan laju sebelum bunyi dentuman kuat kedengaran. Sementara itu, pemilik rumah Siva Tanggem berkata meskipun keadaan bilik tidurnya musnah teruk akibat rempuhan terbabit, namun dia bersyukur ketika kejadian dia telah keluar untuk bekerja. Polis tempatan mengesahkan pemandu bas Anthony Stuckey, 37 tahun, disabit atas 4 kesalahan termasuk memandu dalam keadaan mabuk. Sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.